Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman laporan utama dalam segmen Esensi. Pelaksanaan projek rancangan tempatan banjir RTB akan dipergiat. Ia berikutan perubahan iklim makin ketara hingga mengakibatkan cuaca ekstrim dan kejadian banjir. Jelas di malam Perdana Menteri, langkah itu juga seiring pengumuman dalam pembentangan belanjawan 2025. 12 projek RTB dengan kos RM3 bilion telah dikeluarkan surat setuju terima tahun ini dan berjalan mengikut jadual. Setakat ini, 8 projek RTB bernilai RM540 juta berjaya disiapkan. Naik taraf Balai Polis, IPD dan Pos Kawalan Sempadan terus jadi keutamaan KDN menerusi belanjawan 2025. Menterinya berkata sebahagian daripada 850 balai polis IPD dibina sekitar 1970-an dan 80-an. Justru ia perlu dinaik taraf bagi memastikan keselesaan anggota menjalankan tugas. Selain itu, pelaburan dalam penggunaan teknologi juga penting bagi memastikan tugas dalam menjaga keamanan dan ketenteraman awam dapat dilaksanakan lebih efisien. Malaysia mengimport lebih 1.35 juta tan beras setakat bulan lepas. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan memaklumkan bekalan tersebut diperoleh daripada 11 negara. 549,824 tan daripada keseluruhan bekalan beras itu diperoleh dari Vietnam. Ia diikuti Pakistan dengan 349,832 tan dan 229,451 tan dari India. Malaysia turut mengimport bekalan beras dari Thailand, Kemboja, Myanmar, Korea Selatan, Taiwan, Jepun, Indonesia dan Sepanyol. Perdana Menteri tegaskan setiap pelantikan ahli lembaga pengarah GLC perlu lalui tapisan termasuk semakan Bank Negara, SPRM dan PDRM. Ia bagi memastikan mereka mempunyai rekod bersih dan sebahagian besarnya golongan profesional. Beliau turut memberitahu kerajaan putuskan untuk tubuh jawatan kuasa khas rasionalisasi Badan Berkanun Persekutuan bagi menangani pertindihan fungsi dalam Badan Berkanun serta GLC. 70 projek JBPM diluluskan tahun depan bernilai lebih RM1 bilion. Menurut Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, peruntukan merangkumi 22 projek baharu berjumlah lebih RM300 juta dan 48 projek sambungan bernilai lebih RM700 juta. Selain itu, sebanyak RM66.8 juta diperuntuk untuk projek lain melalui pembinaan 6 buah balai bomba baharu serta 250 unit kediaman kuartus bagi menjamin kebajikan anggota bomba. Seorang warga tempatan yang disyaki suspek utama kes bunuh melibatkan lelaki Pakistan di Pulau Tikus, Georgetown berjaya diberkas. Ketua Polis Pulau Pinang berkata suspek berusia 38 tahun itu ditahan di sebuah rumah di Tanjung Tokong. Menurutnya, kes tersebut berjaya diselesaikan dalam tempoh kurang 24 jam. Terdahulu, polis turut menahan 8 individu berusia antara 22 hingga 58 tahun bagi membantu siasatan kes tersebut. Kumpulan pecah rumah terdiri daripada etnik Rohingya tumpas. Seramai 6 suspek etnik itu disyaki terbabit dalam kegiatan pecah rumah di Johor dan Melaka sejak 6 bulan lalu. Ketua Polis Johor berkata mereka yang berusia 15 hingga 34 tahun tersebut ditahan di Kota Tinggi dalam satu operasi bermula 29 September lalu. Semakan dapati salah seorang suspek wanita berumur 34 tahun mempunyai 54 rekod jenayah bersabit pecah rumah. Polis buka 2 kertas siasatan berhubung kejadian pergaduhan yang tular di media sosial. Ia melibatkan beberapa individu termasuk seorang lelaki didakwa pegawai Menteri Besar Kedah. Individu terlibat sudah dipanggil beri keterangan. Ketua Polis Daerah Kuartus Star memaklumkan siasatan dibuat masing-masing bawah kanun keseksaan serta Akta Komunikasi dan Multimedia. Laporan berhubung kejadian itu diterima pihaknya daripada 2 lelaki pada waktu berasingan semalam.
Polis Terengganu berjaya merampas pelbagai jenis dadah bernilai lebih 3.6 juta ringgit dalam tempoh 1 Januari hingga 30 September tahun ini. Jelas Ketua Polis Negeri, rampasan itu melibatkan pelbagai jenis dadah termasuk ganja, syabu, ubat batuk dan air ketum. Beliau berkata 1,044 kertas siasatan di bawah kategori bekalan juga telah dibuka di bawah Seksyen 39B, 39A-2 dan 39-1 Akta Dadah Berbahaya 1952. 24,306.76 kilogram dan 1,989.27 liter dadah akan dilupus JSJN Terengganu. Ketua Polis Negeri memaklumkan kesemua dadah itu membabitkan 2,958 kertas siasatan yang berjaya diselesaikan dari 1981 hingga 2024. Pelupusan melibatkan dadah jenis metafetamin, syabu, heroin, ganja, ekstasi dan beberapa lagi. Kesemua dadah itu sudah mendapat perintah mahkamah untuk dilupuskan. Kes jenayah di Bandaraya Ipoh dalam keadaan terkawal. Ia berdasarkan statistik jenayah indeks dengan 1,626 kes berbanding nilai ambang 1,708 kes dari 1 Januari hingga 30 September tahun ini. Timbalan Ketua Polis Perak berkata statistik yang dilaporkan itu tidak melepasi nilai ambang bersamaan negatif 87 kes. Beliau berkata berdasarkan statistik itu juga tiada kes jenayah melibatkan pelancong sepanjang tahun lepas dan hingga September tahun ini di Ipoh. Seorang warga emas mengaku tidak bersalah atas pertuduhan menipu rakannya. Ia berhubung urusan pembayaran balik wang pelaburan perniagaan makanan kesihatan berjumlah RM500,000 di Wisma Zeeland pada 2 Mac 2008. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 420 Kanun Kesiksaan. Hakim membenarkan tertuduh diikat jamin RM10,000 dengan seorang penjamin dan menetapkan 27 November ini untuk sebutan kes. Seorang juru elektrik mengaku tidak bersalah atas 2 pertuduhan berasingan melakukan khianat dengan menumbuk cermin kereta dan mencederakan seorang lelaki dengan menumbuk mukanya. Tertuduh Muhammad Hafiz Abidin melakukan kejadian itu pada 17 Oktober dan 12 September lepas. Mahkamah menetapkan wang jaminan sebanyak RM10,000 bagi kedua-dua pertuduhan dan kes akan disebut semula pada 21 November depan. Seramai 41 pekerja asing ditahan Jabatan Imigresen Johor menerusi ob gegar dan ob dandan di sebuah pasar raya di Johor Bahru 20 Oktober lepas. Pengarah Imigresen Negeri berkata operasi dijalankan susulan aduan orang awam mengenai kehadiran pekerja asing di pusat refleksologi dan dandanan di pasar raya berkenaan. Kesemua mereka disyaki bekerja tanpa permit serta salah guna pas lawatan sosial. Mereka yang ditahan merupakan warga negara Myanmar, Indonesia, Filipina, Thailand dan Vietnam. KPDN Kelantan melupuskan pelbagai barangan melibatkan 99 kes dengan nilai rampasan dianggarkan RM607,000. Pengarah KPDN Kelantan berkata pelupusan itu melibatkan barangan rampasan sejak Januari tahun lepas hingga kini yang telah selesai menjalani proses mahkamah dan arahan pengawal untuk dilupuskan termasuk kenderaan. Beliau berkata lebih 600 kenderaan dalam proses untuk dilupuskan melibatkan kes bagi 2023 hingga tahun ini. Sebanyak 150 premis dikunjungi KKM menerusi operasi Mega Bersepadu di sekitar Ibu Negara dan Putrajaya. Ia bagi memberi kesedaran berhubung 28 lokasi larangan merokok. Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Awam berkata rondaan lebih kerap akan dilaksanakan membabitkan lokasi hotspot. Operasi itu adalah sebahagian daripada inisiatif advokasi pihaknya berhubung Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024. Isu keganasan rumah tangga akan terus menjadi fokus utama KPWKM. Timbalan menterinya berkata 577 kes direkodkan tahun lepas. Berdasarkan statistik penderaan membabitkan wanita oleh PDRM, kes itu catat peningkatan berbanding 422 kes pada 2022 dan untuk tahun ini 442 kes dilaporkan setakat Ogos. Jelas beliau masih ramai mangsa terutama wanita dan kanak-kanak hadapi kesulitan untuk mendapatkan perlindungan dan sokongan.
Pendidikan untuk semua, pembinaan 11 pusat permata kurnia serta 2 sekolah khas di Johor dan Sabah usaha pastikan murid berkeperluan pendidikan khas khususnya autistik dapat pendidikan lebih inklusif. Inisiatif itu diumum dalam Belanjawan 2025. Menteri Pendidikan berkata belanjawan tersebut bersifat menyeluruh dengan perhatian diberi kepada setiap lapisan pelajar. Pelepasan air secara terkawal di semua empangan termasuk loji rawatan air akan dilaksanakan di Perak dalam masa terdekat. Ia sebagai persediaan menerima jumlah taburan hujan yang lebih besar ketika fasa peralihan monsun dan musim tengkujuh. Exco Perak berkata pelepasan air dilakukan di 4 empangan TNB, 2 empangan JPS serta 7 loji rawatan air Lembaga Air Perak. Proses penurunan air dilakukan selaras SOP dan garis panduan ditetapkan MyDams dan iCoal. Penggunaan sistem pendaftaran secara kod QR di PPS yang bermula tahun ini oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat Pulau Pinang berjaya melancarkan pengurusan bencana di negeri itu. Pengarahnya berkata penggunaan sistem pendaftaran dalam talian ini lebih efisien berbanding manual yang digunakan pihaknya sebelum ini. Ini sekaligus menjimatkan masa penduduk yang terjejas banjir untuk mendaftar masuk ke PPS. Penggabungan Bank Pembangunan Malaysia Berhad, Exim Bank dan SME Bank masih dalam proses. Perdana Menteri berkata tumpuan terhadap PKS tidak akan diketepikan. Jelas beliau itu antara syarat-syarat yang ditekankan Bank Negara yang memantau soal penggabungan. Malah syarat pinjaman Bumi Putra juga tetap dijadikan satu ukuran dan dasar daripada penggabungan itu. Langkah struktur semula institusi kewangan pembangunan diumum Perdana Menteri semasa pembentangan Belanjawan 2025. Menteri Ekonomi ke Kazan, Rusia untuk lawatan kerja sempena sidang kemuncak BRICS Outreach BRICS Plus 23 dan 24 Oktober ini. Beliau dijadual menyampaikan kenyataan negara pada hari pertama sidang berlangsung. Antara fokus isu-isu kritikal termasuk pembangunan mampan, pembaruan sistem tadbir urus global dan situasi geopolitik di Timur Tengah. Sidang kemuncak bertemakan BRICS dan Selatan Global bersama-sama membangun dunia yang lebih baik. Diadakan susulan sidang kemuncak BRICS ke-16. Rizab antarabangsa Bank Negara Malaysia berjumlah $119.6 bilion Amerika setakat 15 Oktober lepas. Paras rizab memadai untuk membiayai 4.8 bulan import barangan dan perkhidmatan serta 0.9 kali jumlah hutang luar negeri jangka pendek. Komponen utama rizab antarabangsa itu meliputi rizab mata wang asing sebanyak $106.6 bilion serta rizab tabung kewangan antarabangsa $1.3 bilion. Mengenai Belanjawan 2025, 10 inisiatif strategik dengan peruntukan RM1.17 bilion diperkukuh mandat SME Bank dalam mencipta nilai bagi ekosistem PMKS. Bank itu telah kenal pasti bidang strategik utama termasuk sektor teknologi, pelancongan serta berkaitan ESG. Pemangku Presiden Kumpulan berkata sektor berkenaan penting dalam kemampanan pertumbuhan ekonomi jangka panjang terutama memperkasa usahawan wanita. Masyarakat dunia digesa bertindak segera menghentikan kekejaman Zionis terhadap rakyat Palestin di Gaza. Lebih kritikal apabila sistem perkhidmatan kesihatan musnah, ketiadaan bekalan ubat, darah serta kekurangan peralatan dan kaki tangan perubatan. Tentera Zionis dilaporkan terus menyerang kawasan Jabalia dengan lebih 20 orang terbunuh dalam serangan terbaru. Sejak Oktober 2023, angka kematian akibat kekejaman Zionis menghampiri 43,000 orang. PBB melaporkan Israel menolak permintaan akses ke Fallujah di Jabalia Utara Gaza untuk hari keempat berturut-turut. Situasi itu menghalang penduduk terperangkap daripada menerima bantuan. Timbalan jurucakap PBB, tindakan itu menyebabkan hampir tiada bantuan sampai ke kem pelarian Jabalia. Hanya 4 daripada 66 misi kemanusiaan berjaya dilaksanakan, manakala 200,000 penduduk kekurangan bekalan makanan dan air.
Serangan berterusan Zionis di Lubnan mengakibatkan 2,483 orang terbunuh. Pihak berkuasa kesihatan Lubnan memaklumkan 11,628 orang lagi cedera dalam konflik berkenaan. Tentera Zionis dilaporkan melancarkan serangan darat disasarkan ke selatan Lubnan. Sekian Kanta 744 dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Saya Fazim. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.